Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan salam sejahtera kepada semua sahabat, rakan, para pelajar dan siapa saja yang sempat mengikuti siaran langsung saya pada hari ini. Siaran ini merupakan siaran bersiri insya-Allah yang akan membicarakan soal berkaitan dengan isu-isu bahasa, khususnya bahasa Melayu. InsyaAllah setiap Jumaat atau jika tidak ada perubahan, kita akan terus bersiaran dalam tempoh mungkin 20 minit atau setengah jam. Pada hari ini insyaAllah saya ingin mengajak saudara dan saudari berbincang tentang hal-hal asas tentang isu-isu bahasa, iaitu mengapa siri ini saya adakan atas nama penyandang kursi Sabah di Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebab utamanya kerana hingga kini masih timbul salah faham tentang bahasa, makna bahasa, peranan bahasa dalam pembentukan diri manusia atau diri insan, dalam pembangunan masyarakat dan pembenahan negara. Isu-isu yang timbul dari waktu ke waktu menunjukkan ibu bagi segala masalah tentang bahasa adalah kerana kurang pemahaman atau penghayatan tentang erti atau tentang makna bahasa, seperti yang sewajarnya, kerana bahasa ini bukan sekadar seperti pemahaman orang awam barangkali yang melihat bahasa sebagai semata-mata alat komunikasi. Dan alat komunikasi itu pun seringkali lebih banyak dikaitkan dengan bahasa dalam konteks perbualan sehari-hari ataupun dalam perhubungan komunikasi sehari-hari, yang tentulah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor bukan bahasa seperti faktor kelupaan, faktor gangguan-gangguan alamiah dan sebagainya, yang menyebabkan bahasa yang digunakan itu lebih untuk sekadar saling faham. Bagi saya itu tidak ada masalah dalam konteks bahasa untuk penggunaan sehari-hari. Tetapi bahasa bukan sekadar alat komunikasi atau perhubungan untuk perbualan semata-mata, atau untuk perhubungan yang mudah-mudah, jual beli yang mudah. Kita melihat dalam soal jual beli pun ada tahap yang canggih. Soal perjanjian, soal perundingan dan perniagaan itu memerlukan penguasaan bahasa yang jauh lebih tinggi pada sekadar jual beli yang biasa. Maka itu bahasa harus dilihat sebagai suatu betul alat komunikasi, tapi bukan sekadar alat komunikasi dalam konteks perbualan biasa, dalam keluarga, dengan teman, dan untuk gurau senda dan sebagainya. Kita harus melihat bahasa sangat penting sebagai alat perhubungan, dan kita melihat pentingnya bahasa untuk komunikasi atau perhubungan yang berkesan. Perhubungan yang berkesan tentulah memerlukan keterampilan, memerlukan keupayaan untuk kita menggunakan bahasa dengan menggunakan sistem-sistem yang telah dikurniakan Allah, Tuhan, kepada manusia secara kreatif, agar bahasa itu dapat menimbulkan keberkesanan dalam perhubungan atau dalam komunikasi. Saya katakan tadi, masalah-masalah yang timbul tentang bahasa itu memang banyak berkaitan dengan soal salah faham ataupun kurang penghayatan tentang makna bahasa. Contohnya kalau dalam soal yang berkaitan dengan taraf bahasa, timbul misalnya andaian atau anggapan bahawa ada satu bahasa agung di dunia yang dengan itu satu-satunya baru kita, masyarakat kita dan negara kita itu dapat maju. Itu ada anggapan demikian. Dan itu jelas salah, kerana bahasa yang didirikan oleh Tuhan itu ialah bahasa yang khusus untuk setiap bangsa. Dan kalau kita merujuk pada Al-Quranul Karim, itu dalam surah Rum ayat 22, itu jelas disebut yang mahfumnya kira-kira antara tanda kebesaran Allah
termasuklah menjadikan langit dan bumi dan pelbagai bahasa untuk manusia dan juga pelbagai warna kulit. Dan ini bertepatan juga atau selaras dengan ayat yang biasa disebut tentang keperluan kita bermuhibah dengan bangsa-bangsa lain, iaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang menampilkan ayat yang mafhumnya lebih kurang Allah menjadikan kamu itu lelaki dan perempuan dalam pelbagai kaum, pelbagai pelbagai bangsa, dan dengan maksud li ta'arafu, dengan maksud untuk saling berkenalan. Dan saling berkenalan itu bukan sekadar kenal kulit, warna kulit, nama dan sebagainya. Tapi pada khidmat saya, li ta'arafu itu menyentuh soal keupayaan kita mengenal pasti kekuatan bangsa-bangsa lain dalam hal teknologinya, ilmunya, berbagai aspek ketamadunan atau peradaban, dan kita saring, kita ambil kekuatan daripada bangsa-bangsa lain itu untuk memperkukuh peradaban ataupun tamadun kita. Itu li ta'arafu. Tapi berbalik pada soal ayat dalam surah Ar-Rum ayat 22 itu tadi, itu isyarat Allah yang sangat jelas bahawa Allah menggunakan bahasa bagi setiap bangsa. Jadi mustahil kalau kita katakan hanya ada satu bahasa di dunia ini yang dapat memajukan semua bangsa di seluruh dunia. Itu tidak wajar dan tidak masuk akal kerana itu berlainan, bertentangan dengan sunatullah ataupun ketentuan Allah. Allah Maha Bijaksana. Mengapa Allah menjadikan pelbagai bahasa untuk manusia? Itu ada hikmah di baliknya. Ada sebab musabab. Bukan sesuatu yang tidak ada makna, kerana seperti dalam Al-Quran disebut, tidak ada apapun, tidak ada apa-apa pun jadikan Allah itu yang sia-sia, melainkan tetap ada makna, ada peri pentingnya terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Jadi jelas apabila kita fahami bahawa tidak ada sebenarnya satu bahasa di dunia ini satu-satunya yang unggul, yang dapat memajukan seluruh bangsa di dunia, maka dengan pemahaman itu kita tidak harus bergantung pada anda yang salah. Maka misalnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita, bahasa rasmi negara kita, bahasa ilmu, seolah-olah katanya mungkin tidak mampu atau tidak cukup ampuh untuk menjadi bahasa ilmu. Maka kita perlu menyampaikan ilmu itu dalam satu bahasa agung, bahasa yang dianggap bahasa antarabangsa, bahasa yang dianggap mampu untuk memajukan tamadun negara kita. Jadi hal ini saya katakan timbul kerana salah faham tentang hakikat bahasa, bahawa setiap bangsa itu dipunai bahasa masing-masing. Saya selalu mengatakan sayang sekali orang Islam sebahagiannya seakan-akan tidak menghayati isyarat Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22 itu. Sedangkan orang-orang yang bukan Islam, dan pengalaman saya berhubung dengan rakan-rakan sarjana di negara barat, di negara Asia Timur seperti di China, di Jepun, di Korea, di Jerman, Perancis, Belanda dan sebagainya. Ya, barangkali mereka tidak membaca ayat itu, ayat Quran itu, tetapi dalam tradisi mereka, barangkali juga dalam kitab-kitab awal sebelum Islam, mungkin kitab Taurat, mungkin kitab Injil, barangkali mungkin juga disebut hakikat yang sama. Tapi yang penting kita dapati bangsa-bangsa lain menggunakan hakikat ataupun fitrah itu sebagai asas kemajuan mereka. Di negara China, saya menyetahkan sedikit bercakap tentang negara China kerana 2 kali bertugas atau ditugaskan oleh kerajaan Malaysia di negara China sebagai penyandang kursi Kerajaan Melayu Kerajaan Malaysia di sana. Di negara China itu bukan sahaja bahasa Inggeris, bahkan puluhan bahasa lain, bahasa asing lain itu diajarkan. Di Universiti Pengajian Asing Beijing atau Beijing Foreign Studies University, tempat saya ditugaskan oleh Kerajaan Malaysia itu, bermula dengan 60 bahasa lebih, 80 bahasa, sekarang sudah 100 bahasa asing lebih yang diajarkan. Artinya mereka mengakui keperluan menguasai bahasa asing untuk memindahkan kehebatan tamadun-tamadun ataupun tamadun bangsa-bangsa ke dalam tamadun mereka. Tetapi dalam soal pembangunan
pendidikan, pentadbiran, undang-undang, media dan sebagainya, mereka tetap mengutamakan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dan itu merentas bagi 56 kumpulan etnik di negara China, 34 provinsi. Saya sempat berkunjung ke lebih 20 provinsi ataupun sekurang-kurangnya kota-kota besar ibu negeri provinsi-provinsi itu. Secara berarti bahasa Mandarin cukup merentas. Hatta di kawasan-kawasan yang katakan provinsi autonomi bagi orang Hui, iaitu orang Islam, autonomi bagi orang Uyghur di Xinjiang, orang Chang dan berbagai wilayah atau autonomi lain, tetap bahasa Mandarin itulah yang utama dalam sistem pendidikan, pentadbiran, media, tempat awam dan sebagainya. Artinya mereka mempunyai satu pegangan yang teguh bahawa untuk memajukan tamadun mereka, bangsa mereka, mereka berdasarkan bahasa yang telah digunakan oleh Allah. Barangkali mereka tidak sedar tentang hakikat bahasa Mandarin itu digunakan oleh Allah, tetapi barangkali fikiran rasional, hikmah mereka itu menyebabkan mereka menggunakan anugerah Allah itu sebagai kekuatan, asas kekuatan kemajuan mereka. Demikian juga di Jepun, di Korea. Saya ada juga pengalaman sedikit dalam kunjungan kerja di Jerman sendiri. 2 kali saya pernah menjadi pusat tamu di pusat pengajian negara Frankfurt University ataupun Universiti Frankfurt. Nah, di Jerman pun tetap bahasa Jerman yang diutamakan. Demikianlah di Belanda, Perancis juga ada pengalaman saya sedikit berinteraksi dengan rakan-rakan sarjana di sana. Mereka tetap menamakan bahasa mereka. Bahkan jiran kita, Indonesia, Thailand itu sangat menitik beratkan keutamaan bahasa kebangsaan. Kerana itu pada hemat saya adalah satu fitrah, satu sunatullah. Jika kita ingkar, maka kita mungkin membawa musibah. Jadi bahasa sebagai satu nikmat besar, satu kurniaan Allah itu, kalau tidak disyukuri, jadi kita khawatir akan terjadilah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur atas nikmat yang kuberikan kepada kata Allah, akan kutambahkan nikmat-nikmat itu. Tapi jika kamu ingkar, kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Berkali kita harus mula berfikir untuk meletakkan bahasa kita itu di tempat yang wajar. Saya juga ingin menyebut bahawa dalam piagam UNESCO, kita tahu UNESCO ini adalah badan antarabangsa di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, iaitu badan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan dan saintifik. UNESCO dalam piagamnya pun meletakkan satu pernyataan bahawa pendidikan sesuatu bangsa itu, satu umat itu, jauh lebih berkesan dalam bahasa bangsa itu. Jadi dalam konteks Malaysia, bahasa negara kita, bahasa bagi bangsa Malaysia adalah bahasa Melayu. Jadi sepatutnya bahasa itulah yang diutamakan dan kita tidak menolak keperluan untuk kita menguasai bahasa lain, kerana itu juga sunatullah. Nabi besar Muhammad SAW sendiri memberikan upah kepada sahabatnya yang dapat membuat terjemahan kitab atau tulisan pada bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi dalam bahasa Arab. Artinya Nabi sendiri memberikan motivasi, menggalakkan terjemahan, menggalakkan penguasaan bahasa asing. Tapi tidak sampai bahasa asing itu menguasai diri kita atau kita anggap sebagai bahasa yang lebih utama, lebih unggul. Dan itu sudah menyalahi fitrah. Dan ini yang saya katakan boleh dengan seluruh dunia orang berpegang pada sunatullah ini. Wa imam orang bukan Islam. Jadi kita Islam seharusnya lebih faham tentang isyarat Allah bahawa setiap bangsa itu dipunai bahasa masing-masing. Nah, soal bahasa itu belum cukup maju atau belum cukup sempurna, itu sebenarnya tanggungjawab kita. Tidak ada bangsa lain yang bertanggung jawab terhadap bahasa kita, melainkan kita sebagai warga bangsa, warga negara yang berkaitan dengan bahasa itulah yang wajib bertanggung jawab memajukan bahasa itu. Dan itu sudah pun dilakukan dalam konteks di negara kita. Bahasa Melayu sudah diangkat jadi bahasa takbiran, sebahagian bahasa undang-undang, bahasa penyiaran, bahasa dan pendidikan. Tetapi apabila sekali-sekali ataupun kadang-kadang berlaku perubahan dasar ataupun pengenalan program-program yang saya katakan bertentangan dengan fitrah itu,
contohnya untuk memandaikan anak-anak kita dalam sains, matematik, maka perlu mata pelajaran itu diajarkan dalam bahasa asing, bahasa Inggeris khususnya. Itu tidak menepati fitrah kerana sejarah negara, sejarah pendidikan negara kita telah membuktikan bukan ribuan, sudah barangkali belasan atau puluhan juta anak-anak kita yang lahir dalam sistem pendidikan kebangsaan yang terasnya adalah bahasa Melayu seperti yang ditetapkan dalam Penyertaan Razak ataupun Laporan Pendidikan Razak pada tahun 1956. Dan itu sudah berjaya. Ribuan profesor sudah lahir, ribuan peguam, puluhan ribu profesional, pentadbir, pendidik yang terdidik dalam bahasa kebangsaan. Walaupun di peringkat mungkin MA, Master, Sarjana, PhD, barangkali mereka menggunakan bahasa lain apabila mereka membuat pengajian lanjutan di UK, di US, di Rusia, di Jerman, di negara Arab ataupun negara Cina. Tentulah mereka perlu menguasai bahasa asing, itu di peringkat tinggi. Tapi yang saya maksudkan di peringkat persekolahan, sekurang-kurangnya kita katakan sehingga peringkat SPM, kita mesti membentuk, memberikan acuan dalam soal bahasa, selain soal nilai, soal pemikiran kepada anak-anak bangsa kita, anak-anak muda kita, supaya mendapat acuan yang betul dalam pembentukan jati diri. Itu satu contoh bagaimana salah faham tentang bahasa yang tidak bersandar pada hakikat, terutama kalau dalam konteks orang Islam, Al-Quran itu tadi, menyebabkan timbul salah faham sehingga membuat satu dasar ataupun program yang bertentangan dengan fitrah ataupun sunatullah. Sedangkan yang umat bukan Islam melaksanakan fitrah itu. Contoh lain lagi yang dapat kita lihat dalam soal bahasa, apabila salah faham itu timbul, seolah bahasa itu apa saja asalkan keluar bunyinya dari tenggorok kita ataupun asalkan tercatat saja dalam hasil typean kita pada kertas atau pada Facebook atau media sosial yang berbagai-bagai sekarang ini. Kalau itu anggapannya, maka kesilapan besar telah berlaku. Apabila orang beranggapan bahasa itu apa-apa saja yang dikeluarkan secara lisan maupun secara tulisan, tanpa mengenai soal adab, tanpa mengenai soal tata cara sosial, apalagi keagamaan, maka salah faham itu atau andaian yang meringankan makna bahasa itu menyebabkan lahir segala cacian, segala fitnah, perkataan-perkataan adu domba, andaian-andaian ataupun sangkaan buruk yang ditujukan kepada musuh baik politik, musuh ekonomi, bahkan musuh sepejabat dalam soal persaingan jawatan dan sebagainya, bahkan antara jiran, antara sanak saudara. Itu berlaku kerana bahasa tidak dinilai sebagai ukuran adab, sebagai tata cara yang menjadi acuan bagi kehidupan. Ini hakikat bahasa, isu bahasa yang mesti dipahami, barulah kita dapat memupuk generasi muda kita, bahkan generasi yang biasa saya katakan, jangan hanya menyalahkan remaja, yang mantan remaja pun banyak mengeluarkan bahasa yang tidak wajar. Jadi ini mesti diberi pemahaman melalui sistem pendidikan, melalui media massa, melalui pertubuhan-pertubuhan atau badan-badan kerajaan. Perlu ada program-program yang menyemarakkan soal kesantunan bahasa. Bahasa itu perlu ada tapisan. Saya teringat Socrates mengatakan ada triple filter, ada 3 lapis. Apabila kita hendak menerima suatu maklumat, maka ada 3 tapisannya. Antara itu dikatakan, dia bertanya pada orang yang menyampaikan suatu pernyataan yang belum tentu benar. Pertama katanya, adakah yang kamu terima ini sesuatu yang benar, ada sumbernya? Kalau jawab tidak, maka saya tidak perlu atau saya perlu mengabaikan saja maklumat itu. Yang kedua, katanya, adakah apa-apa kebaikan, keuntungan dengan penyebaran maklumat ini? Atau jika maklumat ini mengaibkan, maklumat fitnah, maka kalau jawabnya tak ada kebaikan pun pada diri kamu, maka untuk apa itu disebarkan? Maka tertolak. Ya, jadi itu antara, ada satu lagi yang dikenal oleh Socrates, triple filter. Ya, sekurang-kurangnya dengan menyebut 2 lapisan itu, kita dapat lebih berhemah
berhati-hati menggunakan bahasa supaya tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menyinggung perasaan, tidak menjerumuskan rakan, saudara ataupun ya, ke arah yang keburukan atas perbuatan perkataan kita. Kerana kata peribahasa lama, uh, apa itu katanya, uh, ya binasa pulut kerana santannya, kerana santan pulut binasa, kerana badan, kerana apa itu kata badan binasa, kerana bahasa badan binasa. Ya, soal kadang-kadang kebinasaan itu bukannya berlaku pada diri kita, tapi kebinasaan pada orang yang kita umpat, orang yang kita caci. Ya. Jadi kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa itu seringkali kebinasaan itu dirasakan, dideritai oleh orang yang kita umpat, oleh orang yang kita caci, oleh orang yang kita fitnah. Jadi ini perkara asas tentang bahasa yang sangat perlu kita beri perhatian. Nah, selain itu soal kaitan antara bahasa itu dengan diri kita. Kita sebagai manusia, sebagai insan yang diciptakan Allah itu dikurniai bahasa sebagai satu daripada asas jati diri kita. Manusia itu seperti huraian dalam agama kita, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, baik oleh para ulama, para sarjana Islam, terdiri pada dua juzuk penting, dua juzuk besar, iaitu diri yang jasmani dan diri yang rohani. Jadi roh dan jasad. Jelas, saya kira tidak ada orang yang menolak hakikat ini. Semua orang faham. Tapi soalnya, apakah sebenarnya kaitan bahasa dengan diri itu tadi? Jadi diri, kemudian Allah ini, dalam diri yang batin atau diri yang rohani itulah terletaknya bahasa. Kerana bahasa itu sangat rapat kaitan dengan akal, dengan fikiran. Dua unsur yang tak terpisahkan. Maka itu apabila para sarjana mengiaskan atau menciptakan istilah seperti haiwan natik atau orang barat mengatakan rational animal, haiwan rasional, itu merujuk kepada adanya kemampuan menggunakan akal dan bahasa. Jadi dalam bahasa Arab itu nutuk merujuk, akar kata nutuk itu merujuk pada soal akal dan soal bahasa. Maka itu bahasa dikatakan sebagai alat pemikiran. Bahkan dalam teori-teori linguistik atau teori dalam bahasa barat sendiri pun mengakui hal itu. Kita tahu dalam pelbagai teori di barat, kalau kita mengkaji ahli bahasa yang terkenal seperti Noam Chomsky sebagai contoh, beliau mengakui bahawa bahasa itu milik akal, walaupun istilah yang digunakan itu sebagai satu unit, satu yang ternurani dalam akal, atau kalau ahli neurolinguistik mengatakan pada otak. Bagi kita, akal otak itu ada perbedaannya. Otak itu milik diri yang jasmani, tapi akal milik diri yang rohani, diri yang batin. Tapi terlebih persoalan itu bahawa orang barat pun mengakui. Chomsky mengatakan dalam otak manusia itu ada yang dikatakan alat pemerolehan bahasa, APB, atau Language Acquisition Device, alat pemerolehan bahasa. Dengan alat itulah, maka kita mempelajari bahasa apapun, kita mampu menguasai bahasa itu. Lebih satu bahasa, dua bahasa, tiga bahasa, dan boleh jadi menjadi polyglot ataupun orang yang menguasai pelbagai bahasa. Itu kerana adanya APB, alat pemerolehan bahasa. Dan ini walaupun Chomsky mungkin tidak bercakap berdasarkan teori ataupun berdasarkan ilmu menjelaskan dalam Al-Quran, hadis dan para ulama, tapi beliau mendapat hikmah, dapat kebijaksanaan kerana berfikir, mencari kebenaran. Dan bagi Allah itu biasa. Siapa saja yang mencari kebenaran, mencari hikmah,
insya-Allah akan bertemu dengan kemah itu, dan mudah-mudahan kemudian mendapat hidayah untuk menjadi orang Islam. Jadi apabila bahasa itu dikaitkan dengan diri yang batin, diri yang hakiki, kerana diri yang rohani itu yang hati, kalbu, akal, penurani, pelbagai istilah itu. Itulah sebenarnya pemilik diri, itulah sebenarnya pemerintah diri yang mengarahkan diri yang jasmani. Diri jasmani itu kearahan saja. Apabila hati mengatakan tidak berbuat sesuatu, maka bergeraklah jasmani itu, berjalan. Katakan kalau si pencuri itu digerakkan oleh diri yang rohani, diri yang batin supaya mencuri, maka bergeraklah tangan dan kakinya, segala anggota untuk melakukan pekerjaan pencurian. Jadi itu contoh. Demikiannya orang yang hasad, hatinya tidak mulia, tidak baik, yang ingin mengadu domba, sentiasa mengadu domba, memecah belahkan hubungan baik, keluarga, sahabat, masyarakat dan sebagainya. Bermula dengan hati. Dengan hati yang tidak baik, hati yang busuk, maka bergeraklah barangkali mulutnya, ya, lidahnya, tenggoroknya, gusinya, giginya itu melahirkan lisan, lisan yang buruk, atau melalui tulisan, tangannya bergerak, menaik, menulis dan sebagainya, hal-hal yang buruk. Maka dalam soal ini bahasa mestilah kita muliakan sebagai satu kurniaan penting kerana sangat rapat dengan akal, dan itulah menjadi salah satu jati diri ataupun asas makna diri yang penting pada manusia. Kalau ini tidak disedari, kalau bahasa dianggap hanya soal alat komunikasi biasa, apa yang tak dipikirkan, apa yang terkeluar secara spontan, itulah bahasa. Maka kita menghadapi satu masalah keruntuhan adab, keruntuhan peradaban Tuan Tamadun, kerana orang tidak menggunakan bahasa secara tepat menurut adab, menurut tata cara, menurut ikatan sosial, atau lagi ikatan berdasarkan agama. Jadi saya kira untuk hari ini kita sudah melangkau saya kira lebih kurang setengah jam seperti yang saya janjikan. Mudah-mudahan perbincangan awal ini dapat menggerakkan fikiran kita, akal kita untuk menilai adakah kita selama ini menggunakan bahasa secara sedar, menginsyafi bahawa setiap yang kita tuturkan, setiap yang kita tuliskan, hatta setiap bahasa dalaman kita yang kita fikirkan, kerana tanpa berucap, tanpa menulis pun kita tetap berbahasa. Misalnya kita berniat buat sesuatu, itu bahasa dalaman itu yang terus aktif. Jadi setiap itu akan dinilai oleh Allah. Jadi akan menjadi satu beban berat kalau tidak kita sedari, tak kita nilai. Jadi kalau dikatakan wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, iaitu sebesar zarah pun kebaikan itu akan dihitung oleh Allah. Sebesar zarah pun, makna kecil, keburukan itu pun akan dihitung oleh Allah. Dan itu jangan hanya soal perbuatan zahir, termasuk bahasa. Jadi bahasa yang menimbulkan kepunahan dalam hubungan keluarga, masyarakat, negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan secara umum, maka itu semua akan dihitung. Dan alhamdulillah pada ini hari Jumaat, penghulu sekali hari, Saidul Ayam, mudah-mudahan dapat dikaitkan peranan bahasa dalam pembentukan diri kita sebagai manusia atau sebagai insan. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan sebuah sajak yang saya nukilkan dalam buku saya Mencari Makna Diri, terbitan di Bahasa Pustaka, iaitu sajak pertama yang berjudul Hakikat Bahasa. Ini saya rangkumkan ataupun saya padatkan makna bahasa, takrif bahasa itu dalam sajak ini. Mudah-mudahan akan dapat dihayati insya-Allah. Hakikat bahasa. Bahasa bukan sekadar deretan bunyi-bunyi yang terbit daripada artikulasi. Bahasa bukan sekadar deretan aksara yang ternukil mewakili suara. Bahasa bukan sekadar yang tertanggap oleh indera, oleh telinga, dan oleh mata. Bahasa sesungguhnya cerminan akal budi, pancaran diri dan pekerti, asas jati diri, paksi makna diri.
bahasa jusuk diri yang hakiki, ternurani pada akal yang rohani, ketika roh pada jasad belum bersemadi, menjadi pengantara Khalik dan makhluk berkomunikasi. Tentang ketuhanan Tuhan dan Adam bersaksi. Tentang ketuhanan Tuhan, anak Adam bersaksi. Alastu birabbikum, qalu bala syahiduna. Maka itu usahlah dipersempit gagasan bahasa pada lambang-lambang yang arbitrari. Usahlah diperkecil daerah selidiknya pada yang tampak di zahir diri. Usahlah dipinggirkan di dunia sepi ketika membangun ekonomi, ketika melonjakkan martabat diri, ketika membina acuan madani dan hadari. Usah dibiarkan bahasa kita hanyut mencari nasibnya sendiri. Dirempuh tsunami globalisasi, tersirna dalam kealpaan sendiri. Terkesima dalam mencari tamadun misali, hingga lupa akan sejarah gemilangnya sejak zaman bahari. Lupa akan tamadun yang telah bersedia dalam wacana bahasa Melayu yang alami, dengan barisan pujangga bestari, Hamzah Pansuri, Nuruddin Araniri, Abdurraf Al-Singkili, Syamsuddin Al-Sumatrai, Syekh Abdul Samad Al-Banjari, Syekh Dad Fatani, Raja Ali Haji, dan warisnya hingga kini. Marilah kita lestarikan sendi tamadun dan akal budi bangsa, anugerah Allah Rabbul Alamin, dalam membina jati diri, dalam membina kekuatan pribadi, dalam membina harga diri. Mudah-mudahan sajak yang saya nukilkan dan saya sampaikan itu dapat merumuskan hakikat bahasa yang menjadi ceramah pengenalan dalam siri ceramah sepanjang kita dalam tempoh PKP ataupun perintah kawalan pergerakan. Namun sudah PKP pun insya-Allah siri ini akan diteruskan pada waktu yang akan direncanakan kelak. Mudah-mudahan ada manfaat sembang-sembang santai kita pada hari ini, dan hingga berjumpa lagi saya ucapkan, saya doakan semuanya selamat sejahtera, patuh kepada arahan pemerintah supaya tinggal duduk di rumah, jangan ke mana-mana tanpa keperluan yang penting. Mudah-mudahan akan cepat kita terhindar daripada wabak COVID-19 ataupun virus corona yang menyerang seluruh dunia termasuk negara kita. Alhamdulillah pencapaian setakat ini sudah menunjukkan perkembangan positif. Mudah-mudahan akan segera wabak ini sirna daripada kita, negara kita dan negara insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.